Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah, amma ba'd. Yang hormati Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, tuan haji, muslimin sedang kuliah maghrib pada malam ini, rahmati li Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tercap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kita bersama dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dan pada malam ini kita masuk di dalam bab yang baru, iaitu bahagian ketiga daripada kitab ini, iaitu adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, yakni Tuhan, dan juga makhluk. Di dalam Islam kita diajar untuk menjaga dua hubungan, iaitu kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan sesama manusia, juga sesama makhluk. Itu juga adab dengan tumbuh-tumbuhan, adab dengan binatang dan sebagainya. Ini ada akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana di sana adanya dosa juga, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, juga ada dosa dengan makhluk. Maka nanti di padang mahsyar, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala pun kita akan ditanya oleh Allah taala, dan dosa kita sesama dengan makhluk juga akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada bab yang pertama ini dia menyatakan dengan adab-adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dengan sesama makhluk ada adabnya, dan Nabi SAW adalah guru adab kepada kita. Nabi ini dia mengajar, salah satunya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan membaiki akhlak. Wa ma bu'istu illa rahmatan lil alamin. Akhlak Nabi SAW tu membawa rahmat kepada seluruh alam. Pada ketika itu, dalam keadaan manusia rosak akhlak dia, kita pun baca sirah bagaimana keadaan musyrikin Mekah ketika itu, akhlak manusia ketika itu berada dalam keadaan rosak. Maka Nabi SAW diutuskan untuk membetulkan akhlak. Kalaulah akhlak sesama makhluk, akhlak sesama manusia, adab-adab ni perlu dijaga, apatah lagi adab-adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka lebih-lebih lagi adanya adab-adab yang perlu kita jaga. Baik. Ketahuilah bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, yakni tidak pernah berpisah daripada kita, sama ada engkau berada di kampung maupun musafir, di waktu tidur ataupun jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptamu. Apabila engkau menyebutnya, dia akan bersama denganmu, kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ana jalisu man dzakarani, artinya aku berkedudukan, yakni aku bersama sesiapa yang mengingatiku. Dan firman Allah Ta'ala pula dalam hadis kursi, ana indal munkasirat qulubuhum min ajli, aku di sisi mereka yang hatinya mengingatiku. Baik. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain, adalah satu-satunya teman kita yang sentiasa bersama dengan kita. Tidak ada teman yang sentiasa bersama dengan kita, hatta isteri kita, hatta ahli keluarga kita, hatta kawan baik kita, hatta adik-beradik kita.
Kalau pun kita ni ada kembar sekalipun, kita ni kembar lahir daripada satu rahim, daripada perut ibu yang sama, kemudian dibesarkan di rumah yang sama, tapi ada masa kita akan berbeza. Mungkin kita akan pergi sekolah lain-lain, mungkin kita akan ada musafir yang berbeza. Tidak ada waktu yang seseorang itu boleh bersama 24 jam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ni, kata Imam Ghazali, dia merupakan pembantu kita, sahabat kita, penolong kita yang sentiasa ada bersama dengan kita, sama ada di mana pun kita berada, sama ada kita berada di rumah kita, di kampung kita, kita keadaan musafir, siang ataupun malam, kita jaga ataupun tidur, Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan kita. Kerana berdasarkan dua hadis qudsi yang disebutkan di dalam kitab ini, Nabi Allah Subhanahu wa taala bersama siapa yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok para ulama yang soleh, yang mulut mereka tidak pernah berhenti daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala sebut fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku dan aku akan ingat kamu. Mereka ni tak takut langsung tentang apa yang ada di hadapan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sebab tu Allah Taala sebut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ni orang yang mereka anggap bahawa Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman, mereka percaya bahawa Allah Taala sentiasa bersama dengan mereka ni, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ni sikit pun tidak rasa takut dan tidak rasa bersedih tentang apa yang menimpa diri mereka. Ni nak dapat tahap begini ni, maknanya dia ni tahap muqarrabin, orang yang dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tidak takut pada benda lain, tak takut pada ujian, tidak takut pada apa yang mereka hadapi, tidak takut pada makhluk sikit pun. Kerana apa? Kerana mereka tahu yang bersama dengan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sahabat-sahabat kita, para ulama, kita tengok orang-orang yang soleh, yang mereka ni hebat, mereka ni yang tidak takut dengan ancaman ni. Kerana apa? Kerana mereka yakin. Sebab tu nak dapat boleh rasa Allah Subhanahu wa taala ni dekat dengan kita, maka hubungan dengan Allah Taala ni kena jagalah. Sebab tu kita tengok orang-orang yang soleh ni, apabila mereka angkat tangan doa, doa mereka dimustajabkan oleh Allah. Sebab tu kita jumpa para ulama, salah satunya kita minta keberkatan daripada para ulama kan. Kita minta dia doakan kita, kita minta keberkatan daripada. Kerana apa? Kerana keberkatan tu datang daripada amalan dia ni yang menyebabkan dia dekat dengan Allah Ta'ala. Mulut yang mendoakan, yang kita minta doa pada dia tu, mulut tu satu hari mungkin puluhan ribu kali dia zikir pada Allah Ta'ala. Mulut dia mungkin tidak berhenti daripada baca Al-Quran. Mulut dia ni tadi sentiasa menyebut kalimah-kalimah yang baik. Maka kita nak minta keberkatan daripada mulut yang mulia ni, yang banyak mengucapkan kata-kata yang baik, zikir Al-Quran dan sebagainya. Maka kita minta keberkatan, dia minta kepada Allah Ta'ala. Kenapa doa disebab mustajab? Kerana dia dekat dengan Allah Ta'ala. Ni mana orang yang begini, dia tak takut, tak risau pun. Dia tidak risau pasal dunia, dia tidak risau pasal rezeki dia. Kerana apa? Kerana dia tahu yang bagi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antara benda yang kita tak perlu risau sebenarnya adalah rezeki. Kita usaha, kemudian kita serah pada Allah Ta'ala. Kalau kita risau, seolah-olah macam kita rasa bahawa Allah Ta'ala ni tak tahu kita ni tak cukup rezeki. Seolah-olah macam itulah. Allah Ta'ala selagi kita hidup ni adalah rezeki untuk kita. Dia cuma banyak atau sikit je. Ada orang yang Allah Ta'ala tetapkan rezeki dia banyak, dan Allah Ta'ala tetapkan rezeki dia sikit. Tapi rezeki ni pun kita kena faham bahawa dia tidak tertakluk kepada wang ringgit semata-mata. Kalau kita nampak pada wang ringgit semata-mata, maka kita nampak bahawa rezeki ni satu pandangan yang sempit. Tapi kalau kita nampak rezeki ni satu benda yang lebih luas, maka kita boleh tahu betapa kemurahan Allah Ta'ala pada kita. Kerana Allah Ta'ala bagi rezeki ni ikut pada kadar seseorang itu, mengikut kadar kemampuan seorang tu juga. Ada orang yang Allah Ta'ala tahu, kalau dia ni Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, maka dia akan jauh daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak bagi rezeki dia pada situ. Allah Ta'ala bagi rezeki dia pada kesihatan. Dia mempunyai tubuh badan yang sihat, dia ada ibu bapa yang umur panjang, anak-anak dia sihat semua, dia ada rezeki untuk datang surau, boleh buat amal ibadat. Ni semua rezeki Allah Ta'ala beri. Dia ada mertua yang baik, dia ada jiran yang baik, dia ada kawan-kawan yang baik. Ni semua rezeki yang kita tak perasan Allah Ta'ala beri pada kita. Allah Ta'ala gantikan rezeki kepada gitu. Ada orang yang Allah Ta'ala, kadang-kadang Allah Ta'ala nampak dia ni kalau diberi rezeki,
dia mungkin akan gunakan rezeki itu untuk tujuan fi sabilillah, untuk tujuan infak kepada madrasah-madrasah, untuk membangunkan pendidikan Islam dan sebagainya, maka Allah Ta'ala bagi rezeki dia dekat situ. Ini kemurahan rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tak perlu risau tentang rezeki ni. Dan rezeki ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam hadis qudsi, kalaulah dunia ni bernilai sebelah sayap nyamuk. Kalau kita baca kitab Riyadhus Salihin ada hadis ni. Dunia ni bernilai, kalau dunia semua ni bernilai sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala takkan bagi kepada orang kafir untuk makan. Kalau dia bernilai, tapi dunia ni tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala, maka sebab tu atas dunia ni ada orang yang kaya walaupun dia kafir, walaupun dia ni menentang Allah Ta'ala, walaupun dia tidak percaya pada Tuhan, Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia dari sudut material. Kerana apa? Kerana dunia ni tidak berharga pada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bab rezeki, bila kita dah berusaha, kita serah pada Allah Ta'ala. Jangan kita terlalu risau kerana seolah-olah menampakkan macam kita tak percaya bahawa rezeki ni Allah Ta'ala aturkan. Kan disebut antaranya adalah dulu orang jahiliah dahulu, mereka bunuh anak mereka kerana mereka takut anak ni tadi tidak makan. Wala la taqtulu auladakum khasyata imlaq, kan, nahnu narzuqukum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut dia lapar. Nahnu narzuqukum, aku yang bagi rezeki. Jadi ini tak payah risaulah. Bagi kita ni, terutama yang kita ni belajar agama apa semua, tak payah risaulah. Rezeki ni Allah Ta'ala beri, ada rezeki. Anjing yang duduk tepi jalan tu pun ada makan. Takkan kita yang hafal Quran ni tak ada makanan? Mustahil lah, kan. Rezeki Allah Ta'ala beri, jangan risau. Kita buat suatu, kita usaha, kita belajar sungguh-sungguh, kita buat pekerjaan yang kita mampu, kemudian rezeki kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jikalau engkau makrifat akan Tuhanmu sebenar-benar makrifat. Ini makrifat ni maksud dia apa? Kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Ada orang yang dia menyalahgunakan istilah makrifat ni. Dia makrifat, dia salah gunakan, dia selewengkan istilah tersebut, akhirnya jadi ajaran sesat. Ini ramai ni, banyak ni. Ni baru ni kan ada ajaran apa? Hadi minallah. Macam-macam. Tu Google. Dia ada beroperasi tu dekat Kajang, lepas tu dekat Kedah, lepas tu dekat mana? Dekat Johor rasanya. Ni Menteri Agama pun ada sebut perkara ni dalam beberapa hari lepas. Ramai pula tu pengikut dia. Ni geng-geng yang konon bila sampai tahap kenal Allah, betul-betul ingat Allah, tak payah semayang. Bila dia keluar bila gini, akhirnya dia jadi merepek lah, tengok, kan. Tengok sebenarnya apa? Sebenarnya tak nak semayang. Macam tu je lah sebenarnya cerita. Tapi dia tengok ada ajaran yang boleh, nampak ni macam bagus, ikut ajaran ni tak payah semayang, jadi tak payah semayang. Ni orang yang menyelewengkan istilah makrifat dia tadi. Makrifat ni sebenarnya adalah arafah, kan. Arafah, asal perkataan arafah. Arafah apa? Kita kenal, kan. Kita kenal. Maknanya kata Imam Ghazali, kalau engkau makrifat akan Tuhanmu sebenar-benar makrifat, maknanya kalau kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebetul-betul kita kenal, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Sebab itu awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama sekali dalam agama adalah kita kena kenal Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena belajar Tauhid. Tauhid ni satu benda yang penting, akidah ni satu benda yang penting. Sebab apa? Sebab dia memulakan kita untuk mengenal siapa yang kita sembah dulu. Dia bila bab akidah ni tak selesai, maka dia akan menyebabkan yang lain-lain juga tidak selesai. Maka dia akan menyebabkan goyang yang lain. Ini mengenal Allah Ta'ala ni, ilmu Tauhid, ilmu akidah ni adalah asas, foundation. Sebab tu Nabi SAW diutuskan buat kerja untuk mengesakan Allah Ta'ala, mengajar ajaran Tauhid ni kepada sahabat-sahabat berapa tahun? 13 tahun di Mekah. Dan kebanyakan ayat-ayat yang berhubung dengan Tauhid ni adalah ayat, dipanggil ayat Makkiyah, turun di Mekah. Dan kebanyakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam turun di Madinah, ayat Madaniyah. Kenapa? Kerana Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak pastikan bahawa umat Islam pada ketika itu, mereka yang beriman pada Allah Ta'ala, betul-betul kenal Allah Ta'ala betul-betul ni, maka bila dia dah kenal Allah Ta'ala betul-betul, maka tidak susah untuk dia buat amal ibadat, turun hukum hakam lepas daripada tu. Tapi kalau orang ni Allah Ta'ala pun dia tidak kenal, dia tidak takut lagi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak tahu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bagaimana, maka dia ni nak buat amal ibadat dia akan jadi berat. Sebab tu kita ni beragama, pertama sekali kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Bila kenal, maka mudah untuk kita
dalam kitab ni sebut menjadi sahabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sentiasa bersama dengan kita. Kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menolong kita, dan kita bila di belakang kita ada yang maha berkuasa yang sentiasa bersama dengan kita, maka kita tidak akan takut. Maka kita tak akan takut. Dia bila kita takut sentiasa ni, kenapa? Kerana kita rasa belakang kita tak ada backup. Istilah ada gini, tak ada backup kan. Orang ni kalau dia ada backup besar, contoh abang dia ketua gangster taman tu. Ketua gangster. Ni bukan 3 lain, 7 lain, 11 lain tu. Macam-macam lain dia ada ni. Paling gangster habis taman tu. Dia takut tak duduk taman? Tak takut. Relax. Dia tahu abang dia ketua gangster. Semua orang takut. Sebab apa? Sebab dia ada backup besar belakang dia. Macam tu istilah dia kan. Kalau kita ni, kita tahu orang yang itu disebut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ni tak takut dan tak sedih. Kenapa? Kerana belakang dia ada backup paling besar sekali, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang ni dia tahu Allah Taala ni sentiasa bersama dengan dia, maka orang ni dia tidak akan takut langsung, dia tidak akan sedih langsung. Dia anggap manusia tidak ada apa-apa. Seperti mana kita tengok para sahabat ni, dia tidak takut langsung dengan musuh. Bila ada musuh, bukan mereka melarikan diri, bahkan mereka meluru ke arah musuh. Nabi SAW hantar beberapa orang sahabat. Ada yang kata 2 orang sahabat saja pergi berjumpa dengan maharaja-maharaja, pembesar-pembesar negara. 2 orang saja. 2 orang ni pun datang pakai biasa, tak takut pun. Orang lain datang dengan rombongan, dia datang 2 orang saja. Kenapa? Kerana mereka tahu di belakang mereka ada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka tak risau langsung dan tidak takut. Tapi nak dapat begini, kenapa? Kena betul-betul mengaji, kenal Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul. Sebab tu sahabat-sahabat, kalau kita baca sirah, kita akan dapati ada perbezaan di antara sahabat-sahabat yang memang asal daripada Mekah dan mereka yang masuk Islam. Maknanya mereka yang duduk awal daripada Nabi SAW, yang dapat tarbiyah daripada Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, sahabat di Madinah, dan mereka yang berbeza dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam selepas Fathu Mekah. Dia berbeza. Dia berbeza. Kita tengok dalam peristiwa peperangan selepas dari Fathu Mekah, kita dapati bahawa, Ustaz lupa siapa, apa peperangan selepas Fathu Mekah. Peperangan pembukaan kota Taif, kemudian ada peperangan lagi selepas daripada itu. Peperangan tersebut kita akan dapati bahawa bila musuh Islam menyerang dengan, walaupun pada ketika itu para sahabat ni jumlah dia ramai, lepas Fathu Mekah ramai di antara orang Mekah yang mereka ni ambil pandangan tunggu dulu. Mereka tunggu kat Mekah. Mereka tahu bahawa kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi mereka anggap bahawa kalau Muhammad berjaya buka kota Mekah, maknanya betul lah dia ni utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kota Mekah ni adalah kota suci. Dulu sebelum tu ada Abrahah cuba datang untuk musnah ke kota Mekah. Allah Taala hantar burung ababil untuk hancur. Jadi dia kata kalau Muhammad ni betul, ni ajaran dia betul, maka dia sampai kota Mekah, dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka betul kami akan masuk Islam. Sebab tu ada ramai sahabat-sahabat yang kita baca sirah masuk Islam selepas daripada Fathu Mekah. Maksudnya umat Islam ramai lepas tu. Tapi bila peperangan yang berlaku selepas Fathu Mekah, kita tengok, saya lupa peperangan apa. Musuh menyerang daripada keadaan yang para sahabat tidak ready pada ketika itu, menyebabkan majoriti yang bersama dengan Rasulullah SAW pada ketika itu meninggalkan Rasulullah. Tinggal beberapa ratus orang sahaja yang bersama dengan Rasulullah. Daripada, kalau tak silap peperangan tersebut hampir 20,000 orang sahabat yang bersama, tetapi tinggal beberapa ratus orang sahaja sahabat yang mempertahankan Rasulullah SAW. Dan akhirnya bila hujung tu dah nak menang perang, barulah yang lari tadi patah balik. Di sini kita tunjuk apa? Menunjukkan bahawa sahabat-sahabat yang ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, yang bersama dengan Rasulullah keadaan susah di Mekah, pergi Madinah susah, mereka ni iman mereka kuat, mereka dah dapat tarbiyah, mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul, mereka nak khidmat dengan Rasulullah SAW betul-betul, mereka tak takut langsung. Berbeza dengan mereka yang baru masuk Islam pada ketika itu, tidak dapat tarbiyah lagi. Bila mereka kena serang musuh, mereka melarikan diri, kemudian datang balik. Ini ada perbezaan. Sebab tu orang yang betul-betul kenal Allah, dia tidak takkan takut dengan apa sekalipun, dengan syarat betul-betul kenal Allah Ta'ala, satu. Kemudian hubungan dengan Allah Ta'ala kena jaga juga. Dia sekadar mulut cerita Allah Ta'ala tapi amalan tak ada, ni sembang kosong je lah kan. Ramai orang gini cerita tauhid, kemudian berdegar-degar tumbuk meju cerita tauhid ni kat kedai kopi cerita tauhid, cerita ni Allah Ta'ala ni dia kena cerita tu kemudian tapi haram tak nampak sembahyang jemaah kat masjid, majlis ilmu pun tak ada, cerita kemudian. Ni maknanya tidak menepati apa yang disebut. Kalau orang tu betul-betul kenal Allah, maka ibadat dia ni
sesuai dengan apa kata-kata dia kan. Kita tengok para ulama ni dia cerita pasal Allah Ta'ala, sesuai amalan ni. Kita tengok mulut dia tak berhenti berzikir, bangun malam dan sebagainya, sesuai. Imam Syafi'i pun sebut, Imam Syafi'i kata, kalau kamu tengok orang ni ada karamah, ada kelebihan, ni level sampai karamah ni, ada kelebihan, boleh berjalan atas air, boleh buat karamah-karamah ni, tapi amal ibadat dia tak jaga. Mana dia ni sembahyang Jumaat pun tak apa nampak. Dia ni pun bukan orang yang rajin baca Quran, mulut pun tak rajin tasbih, tak nampak dia ni amalan dia. Maka Imam Syafi'i kata tinggalkan orang ni. Tinggalkan orang ni, bahaya orang begini. Maksudnya kalau orang yang betul-betul ni betul-betul hubungan dengan Allah Taala, amalan dia pun sesuai dengan pegangan dia, dengan iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang mengajar yang mengajar pelik-pelik ni, kita kata pelik orang boleh ikut ajaran sesat ni kan. Memanglah dia cerita pasal Tuhan apa semua, tapi kita tengok pun tak ada gaya dah. Tak ada gaya. Kita tengok muka ulama ni dengan muka orang yang mereka bukan-bukan ni, beza muka dia, jauh beza kan. Dekat negara jiran kita kan ada seorang tu dia mengaku wali kan, tapi isap rokok apa semua, kita tengok macam tak kena lah jadi begitu, tak kena. Kadang-kadang pakai rantai emas, cerita agama, rantai emas besar ni, macam rantai anjing besar ni. Kita tengok pun rasa macam tak apa kena gitu. Tak apa kena. Muka pun gelap gitu. Dia muka orang yang betul-betul beriman ni tuan, muka dia akan jernih. Kejernihan orang yang solat ni pun dah boleh nampak dah. Bukan kata level tahap level ulama. Orang yang solat ni pun muka dia nampak jernih, beza dengan orang yang tak solat, beza. Orang yang solat ni Allah Taala akan datang kejernihan dekat muka dia, walaupun kulit dia gelap kan, walaupun kulit dia gelap, tak berapa handsome, tapi muka dia jernih orang tengok. Banding dengan orang yang tak solat, walaupun kulit dia cerah, kita tengok pun tak rasa apa sesuatu pada dia tu kan. Ni tapi jangan kita menghukum orang pula kan. Jangan kita tak sembahyang ni muka gini tak boleh. Itu kita serah pada Allah Taala, kita tak tahu. Tapi kita nak katanya tak beza orang yang betul-betul kenal Allah Taala dengan orang yang dia ada ajaran pelik-pelik ni tuan. Ajaran yang baru ni, pengikut dia kena bayar zakat pada dia. Senang buat income gitu. Pengikut adalah ramai, kemudian kena bayar zakat pada dia. Buat majlis baru ni dekat mana? Dekat Langkawi. Dahsyat. Buat majlis penutupan pembersihan hati ke apa. Siap ada majlis macam majlis convocation pembersihan hati. Mana dia habis daripada tu pembersihan hati tu. Buat kat Langkawi. Tu boleh Google. Hadi minallah. Dulu dia kat Indonesia. Ni baru kat sini. Dan dengan ramai mengikut dia. Tu ajaran pelik-pelik ni ramai mengikut. Sekalian waktumu, maka janganlah engkau kosong siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya dan engkau berlazat-lazat dengan munajatnya. Baik, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan zikran katsira. Allah Taala sebut dengan zikran katsira. Zikir pada Allah Taala dengan zikir yang banyak. Maknanya tidak cukup dengan solat. Kerana solat juga adalah salah satu daripada zikir untuk kita mengasihi Allah Taala. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingat aku. Tapi tidak cukup dengan solat, maka dia kena ada zikir-zikir lain yang membolehkan kita untuk sentiasa ingat pada Allah Taala. Diingat Allah Taala. Apa sebab kita keluar tandas? Kena baca ghufranak, aku minta ampun kepadamu, ataupun ghufranak alhamdulillahillazi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kenapa dia disebut minta ampun kepada Allah Taala? Masuk tandas tu dosa ke? Ataupun kita buat dosa ke dalam tandas? Tidak. Tapi ghufran, nak kita minta ampun pada Allah Ta'ala, kerana dalam tandas tidak boleh kita ingat Allah Ta'ala. Tak boleh ingat Allah Ta'ala, kan makruh untuk kita ingat Allah Ta'ala dalam tandas. Maka disebabkan kita duduk dalam tandas tadi, kita terpaksa melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat seketika dalam tandas, kerana tidak sesuai untuk mengingati Allah Ta'ala dalam tandas yang tempat yang kotor dengan najis. Maka disebabkan tu kita keluar, kita doa minta ampun pada Allah Ta'ala kan, ghufran, nak minta ampun kerana aku terlupa Allah Ta'ala kejap tadi. Bukan terlupa, sengaja lupa. Sebab apa? Sebab tidak sesuai. Ghufran. Itu ulama sebut kenapa doa keluar tandas ni dia dengan minta ampun pada Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, kita kena sentiasa mengingati Allah Ta'ala ni, kena sentiasa ikut kemampuan kita. Kadang-kadang kita ni bukan sahaja di luar semayang tak ingat Allah, dalam semayang pun tak ingat Allah, lagi parah kan. Bukan dalam tandas, dalam semayang pun tak ingat Allah. Rakaat pun tak ingat berapa. Orang rakaat 3-4, dia 1 ke 4. Ni jauh sangat dia punya apa ni, hanyut dia punya lalai dalam semayang ni. Tidak. Kena sentiasa ingat Allah Ta'ala. Dan
Kata Imam Ghazali rahimahullah, kita kena ingat bahawa kitab ni adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni adalah kitab bagi jalan dalam menyucikan hati. Dan bagi mereka yang ikut ajaran tasawuf ni tuan-tuan, kena ada waktu sendirian dengan Allah Ta'ala. Dia kena ada waktu khas. Dan salah satu daripada ciri waliullah, ni kalau satu orang mengaku jadi wali ni, waliullah ni, salah satu ciri-ciri dia adalah dia ada waktu special dengan Allah Ta'ala. Ada waktu special. Ni salah satu ciri-ciri dia. Kita ada waktu special untuk kerja. Kita ada waktu special kan, daripada pukul 8 pagi, 4 petang ataupun 5 petang. Ni waktu kita bekerja. Kita ada waktu kita tidur daripada 11 malam sampai pukul 5 pagi. Ada orang waktu tidur. Ada waktu makan, tengah hari rehat makan. Kita ni kena ada satu waktu dengan Allah Ta'ala. Ada satu waktu dengan Allah Ta'ala. Dia kalau ikut ikut ajaran, ikut pakar psikologi sekarang, dia ada satu lagi, me time. Dia kena ada me time, waktu sendiri kan. Kita kan sibuk, ada waktu kat tempat kerja, ada waktu dengan anak isteri, kita kena ada me time kita. Me time, duduk. Orang lelaki dah suka mancing me time orang lelaki ni dia kosong kepala dia, kosong kepala, tak ada apa. Me time. Kalau kita boleh ada me time, maknanya seorang diri, waktu kita untuk seorang diri, tenangkan diri kita, maka kita kena ada juga waktu dengan Allah Ta'ala khas. Sebab tu bagi orang yang menuntut agama, mengaji agama, seolah-olah wajib bagi mereka untuk qiyamul lail di malam hari. Seolah-olah wajib. Paling kurang 2 rakaat. Seolah-olah wajib bagi penuntut agama. Kenapa? Kerana kita nak dapat ilmu daripada Allah Ta'ala, kita kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mudahkan ilmu tu, cahaya daripada ilmu ni datang masuk dalam hati kita. Sebab tu kena, kalau boleh, bagi orang yang menuntut ilmu, lebih-lebih lagi yang mengaji Al-Quran, paling kurang kena ada 2 rakaat. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang ni datang ke rumah dia, musafir, orang dulu datang jauh musafir, dan nak ambil ilmu daripada dia, nak ambil hadis daripada dia, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia tidur di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau orang Arab ni, dia memang ada ruangan rumah untuk musafir tidur. Dia ada satu ruangan, ruang tamu kedua untuk musafir tidur, ada tandas kat situ, biasanya begitulah. Maka bila dia tidur, besok pagi itu dia datang hari sebelumnya, dia tidur, dan besoknya dia nak dapatkan ilmu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni perhati, malam tu pun dia tak bangun malam. Imam Ahmad bin Hanbal kata, kamu ni tak sesuai untuk menuntut ilmu kerana kamu tidak bangun malam tadi. Tak sesuai bagi orang menuntut ilmu. Nampak? Betapa orang dulu, ulama-ulama dulu di strict dalam bab ni, dalam bab hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam bab ni pun Imam Ghazali kata, kita kalau boleh dalam 24 jam kena ada waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk munajat. Sebab tu kita tengok para ulama ni, kalau kita baca biografi mereka, para ulama, mereka akan bangun awal 1 jam kan. Saya baca Syekh Ali As-Sabuni, anak dia tulis, dia ni setiap hari akan bangun pukul 4 pagi, dia akan qiyamul lail dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, munajat. Kemudian dia akan menulis, dia akan ada mustakaan, dia tulis kitab, dia baca kitab. Kemudian sembahyang subuh, dia pergi sembahyang subuh. Kemudian lepas sembahyang subuh, dia akan baca Quran dengan kawan dia 3 juzuk. Kemudian balik rumah, dia akan sambung menulis solat duha. Pukul 10 dia akan qailullah, dia akan tidur sekejap sebelum dia sambung zuhur. Kebanyakan mereka kita akan baca, mereka akan bangun sekitar 4 pagi ataupun 1 jam sebelum subuh. Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru kepada Dr. Yusuf Qardawi, dia pun sama juga. Bangun 1 jam sebelum subuh, mereka akan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pada waktu itulah dia akan buat suatu seperti mana menulis kitab dan sebagainya. Maka mereka ini memang ada waktu dia. Waktu orang tengah tidur malam, tengah sunyi, mereka akan bangun munajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ada waktu gini. Maka Imam Ghazali kata, jangan kita bersunyi untuk kita tentukan yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya, dan engkau berlazat-lazat dengan munajatnya. Bersunyi diri bila? Tak bolehlah waktu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pukul 3 petang, mana waktu tengah sibuk, dia tidak bersunyi lagi tu. Bila dia guna istilah bersunyi, mana memang tengah waktu sunyi. Waktu sunyi tu pukul berapa? Pukul 3 ke bawah. Ini waktu pukul 3 ke atas. Ini adalah waktu yang betul-betul sunyi. Dan pada waktu tersebut adalah waktu manusia nyenyak tidur. Pukul 2, 3 pagi ni waktu manusia betul-betul deep sleep, tengah nyenyak tidur. Dan pada waktu itulah tubuh badan manusia ni berada dalam keadaan lemah sekali. Sebab tu kalau kita tengok kes-kes orang sakit jantung, dia selalu kena sakit jantung pukul berapa selalunya? Saya betul waktu tu. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Dia waktu tu. Kenapa? Kerana pada waktu tu orang kena sakit jantung, orang kena stroke, biasa dia kena time tu 2, 3 pagi kebanyakannya. Kenapa? Kerana pada waktu tu badan kita berada dalam keadaan lemah, dan kalau kita tidur kita betul-betul mengantuk pada waktu tu.
Maka pada waktu itulah waktu yang sesuai untuk kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada waktu dalam keadaan sunyi tu. Dia nak tu sunyi tak kalau rumah tepi highway. Dia tahu lah sunyi tak sunyi kan. Rumah saya tepi highway highway lekas. Rumah saya tu straight tu boleh sampai ke Negeri Sembilan lekas. Kalau waktu biasa memang bising kan, bunyi lori, bunyi motor, bunyi macam-macam bunyi tu. Bila pukul 2-3 pagi tu dia akan sunyi sikit. Sikit lah, tak apa sunyi sangat. Adalah bunyi lori sikit lalu, 1-2 mak rempit balik kilang dengan bunyi itu. Adalah bunyi sikit-sikit. Tapi sunyi lah, maknanya sunyi, beza. Dia betul-betul sunyi bila PKP itulah. Tu semua hidup saya memang sunyi betul. Ingat boleh makan sandwich lah tengah-tengah highway tu, duduk bentar tika, memang sunyi betul waktu tu. Tapi nak ceritanya, itulah perumpamaan waktu yang betul sunyi. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi itu jarang orang ada di atas jalan. Oleh kerana itu, maka sudah menjadi kewajipan supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu. Ya, ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada adab dia. Iaitu pertama, menundukkan kepala di hadapannya. Ya, ini kena banyak bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menundukkan kepala juga menunjukkan kita tidak membesarkan diri di depan Allah Taala. Tidak boleh ada dalam diri kita rasa kita hebat di depan Allah Ta'ala, tak boleh. Ni adab. Itu istilah dia menunduk. Menunduk ni maknanya selain daripada kita kena banyak sujud pada Allah Ta'ala, kita kena anggap bahawa segala-galanya datang daripada Allah, yang maha berkuasa semua Allah Ta'ala, yang menentukan segala sesuatu semua Allah Ta'ala, nak minta tolong semua kepada Allah Ta'ala. Ni istilah dia, kita tidak besar. Bila kita lawan kepada tunduk adalah kita mengangkat kepala. Mengangkat kepala dengan makna kita rasa boleh buat ni. Kita boleh buat. Kita rasa semua benda tu kita tentukan. Ni kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Jangan kita sampai ada dalam hati kita rasa kita dah plan cantik apa semua ni. Boleh ni. Boleh ni dia rasa atas diri dia boleh. Bukan atas bantu Allah Taala. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah tu ada berlapik. Maknanya boleh dengan izin Allah Taala, kita dah atur, kalau Allah Taala tentukan jadi, insya-Allah boleh jadi. Yang tu maknanya dia ada rendah diri. Tapi kalau dia rasa boleh ni, dia boleh buat, maka ini adalah sombong, tidak merendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Confirm jadi ni, confirm tak boleh ni. Confirm jadi ni. Aku dah buat ni, cantik ni. Ni biasa aku buat, memang jadi ni, confirm jadi. Tak boleh itu. Dia tidak berlapis, tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita dah buat ni, insyaAllah bolehlah ni, insyaAllah. Kalau Allah Ta'ala kata rezeki kita, bolehlah rezeki kita kan. Kita kena adab dengan Allah Ta'ala, tidak boleh begitu. Sebab tu kita tengok Zulkarnain, apa dia? Kan, bila dia siap bina tembok, dia kata apa? Qala hadza rahmatun min rabbi, kan. Tembok ni, padahal Zulkarnain ni bina projek yang paling besar sekali. Dia tidak bina projek satu apa tadi. Ini adalah projek kerajaan Zulkarnain. Dia tak ada kata begitu pun. Dia tahu walaupun projek dia ni letak besi, cairkan besi, halang Ya'juj Ma'juj daripada keluar. Hujung tu dia kata, ini bukan daripada pakar engineer ni, bukan. Dia kata qala hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhan aku. Maka bila sampai waktu nanti, tembok ni akan runtuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bila sampai masa dia, kan. Ini berlapiknya Zulkarnain dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia ni mempunyai kerajaan seluas timur dan barat. Bukan calang-calang punya raja dia ni, tapi dia ni kerana iman dia pada Allah Ta'ala, dia tahu adab dengan Allah Ta'ala. Walaupun sebesar mana kita ni, hebat mana kita ni, ada Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Kita kena berlapik benda ni dengan Allah Ta'ala. Bila orang yang berlapik ni, Allah Ta'ala akan bantu dia, Allah Ta'ala akan pelihara. Sebab tu tembok Zulkarnain Allah Ta'ala pelihara sampai ke hari ni. Dekat-dekat dengan kiamat nanti baru runtuh tembok Zulkarnain nanti. Kerana apa? Kerana adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah Ta'ala memelihara tembok. Kalau kita buat sesuatu, kita kata ni Allah Ta'ala, insya-Allah ni aku tak pandai sangat pun, minta Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala akan bantu kita. Tapi kalau kita kata aku boleh ni memang kepakaran aku ni, expert, aku ada 10 years of experience. Dia 10 years of experience. Dia rasa dia hebat apa semua. Allah Ta'ala bagi yang pandai sangat buat ni. Tu ya, jadi bila jadi suatu tak tahu nak buat apa, nampak macam pandai sangat. Allah Ta'ala boleh twist sikit je, benda tu tidak menjadi. Boleh, Allah Ta'ala boleh jadikan. Kerana apa? Kerana kita ni kena faham bahawa semua yang kita buat ni berlaku kerana bantuan dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena menundukkan kepala, sentiasa ingat bahawa Allah Taala, apa-apa pun Allah Taala. Benda jadi ni pun Allah Taala yang buat. Merendahkan pandangan di hadapannya. Sama juga tadi, lebih kurang juga. Maknanya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni tidaklah jangan kita translate secara literally, kerana kita pun tidak nampak Allah. Kalau tuan kata saya nampak Allah ustaz, ni kena check urine test ni. Dapat benda pelik-pelik ni, apa kata nampak Allah ni, benda pelik-pelik.
merendahkan pandangan di hadapannya. Bahkan para sahabat depan Nabi SAW pun dia tak berani angkat pandangan. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan kitab Syama'il Muhammadiyah tu kan, kita baca riwayat Imam Tirmizi. Kitab tu kan cerita tentang Nabi punya janggut, Nabi punya dahi, Nabi punya kulit. Siapa yang banyak riwayat tu? Cuba kita baca. Yang banyak riwayat tu adalah sahabat-sahabat yang muda. Anas bin Malik, Abu Tufail, ini semua sahabat-sahabat yang muda kebanyakan. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar muda, dia anak Sayyidina Umar Al-Khattab, muda. Sahabat-sahabat yang muda ni, budak-budak waktu tu, dia perhati, budak-budak dia perhati muka Nabi. Oh, Nabi janggut ada 3 helai, uban Nabi tidak sampai pada 20 helai. Dia perhati detail-detail. Sahabat-sahabat lain tak berani kat kepala depan Nabi. Tunduk, malu nak pandang Rasulullah SAW kerana segan dengan Nabi ni. Dia ada apa nama, sahabat-sahabat kecil ni riwayatkan. Dan juga satu lagi siapa lagi, seorang sahabiah Nabi SAW yang Nabi SAW jumpa di perjalanan ketika hijrah. Dia yang meriwayatkan kisah dan kisah peribadi ciri-ciri Nabi SAW. Antara yang lain siapa lagi? Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali yang meriwayatkan? Kerana Sayyidina Ali membesar dengan Nabi SAW. Kan Sayyidina Ali duduk dengan Nabi sampailah dia kahwin, kemudian jadi menantu Rasulullah SAW lagi. Jadi dia boleh nampak detail Nabi. Siapa lagi yang banyak meriwayatkan dalam kitab tu? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah isteri Rasulullah SAW kan, kerana dia duduk dengan Rasulullah, dia pasti boleh nampak detail Rasulullah. Sahabat-sahabat lain tuan akan jarang jumpa sahabat-sahabat yang senior yang riwayatkan tentang keadaan fizikal Nabi. Kenapa? Kerana mereka segan nak tengok Nabi. Ni adab mereka berhadapan dengan Rasulullah SAW. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menumpukan perhatian kepadanya. Ni menumpukan perhatian kepadanya. Maknanya menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita beribadat, termasuk dalam bila kita memohon sesuatu daripadanya, dan juga apabila kita minta keampunan daripadanya. Ini adab, tumpukan perhatian. Bila kita solat, adabnya adalah dengan khusyuk dalam solat, menumpukan seluruh fikiran kita ini ke dalam solat. Lari-lari sikit tu biasalah tuan-tuan, ada lari sikit biasa, tapi jangan sampai kita terlalu jauh sangat lari dia tu, sampai sembahyang tu dia jadi autopilot dah. Dia angkat, dia tahu-tahu sedar tayat akhir dah, Assalamualaikum, habis dah sembahyang, tak sedar. Tu yang kadang-kadang imam salah, semua makmum tak perasan. Imam lupa rakaat, semua tak perasan, dan semua makmum autopilot, dia taklid pada imam, lantaklah imam yang berapa pun kita ikut je imam. Tak ada khusyuk dalam solat langsung. Ni payah ni. Dia tidak khusyuk ni biasalah, ada banyak faktor yang menyebabkan kita lari. Kadang-kadang kita sibuk dekat luar, terbawa-bawa dalam semayang. Kadang-kadang kita ada masalah dan sebagainya, dia terbawa-bawa. Tapi jangan sampai kita hanyut terus dalam semayang. Jangan hanyut terus. Tergalih-galih sikit ni biasa. Tapi tergalih sikit, tarik balik, aku tengah semayang ni. Tergalih sikit, tak tahan dalam semayang ni. Tengah baca, ikut ayat, kemudian terlari sikit, tak apa. Ikut apa, kita ikut maksud dalam semayang tu. Ketika kita baca ayat tu, terlari sikit, terlupa, tak apa. Tapi jangan hanyut terlalu sangat. Satu, bila dalam solat. Kedua, bila kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sebab bila kita doa dengan Allah Ta'ala tidak makbul adalah doa kita tidak dengan sungguh-sungguh. Kita doa tu dengan sekadar menyebut lafaz di mulut je. Kan Nabi Allah Ta'ala sebut, ana inda zanni abdi bi. Aku bergantung pada sangkaan hamba-Ku pada aku. Bagaimana kita nak sangka Allah Ta'ala terima doa kita, maka begitulah kita. Kalau kita duk fikir Allah Ta'ala ni pasti akan mustajabkan doa aku, Allah Ta'ala pasti akan terima, maka Allah Ta'ala pun akan ikut sangkaan kita, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa kita. Kadang kita doa ni tidak sampai sungguh-sungguh. Kita sebut sekadar di bibir je, tapi tidak sampai di fikiran dan tidak sampai di hati pun apa yang kita doa ni. Yang kita doa dalam solat ni, kadang-kadang doa yang kita baca setiap hari dalam solat pun kita tak faham apa yang kita minta. Dan macam mana Allah Ta'ala dah mustajabkan kalau kita doa suatu benda yang kita tak faham. Lepas tu doa ni para ulama sebut salah satu tips dia untuk doa ni mustajab sampai kita kena bayangkan. Sampai kita kena bayangkan. Kita semayang, kita doa pada Allah Ta'ala suatu, kita bayangkan suatu tu berlaku. Mana bila kita dah boleh bayangkan, mana hati tu khusyuk lah tu. Khasyid tu kita minta, ya Allah Ta'ala aku nak minta begini-begini. Kita bayangkan dalam keadaan begini-begini gitu tu. Ya Allah, jadikanlah anak kita ni anak yang soleh kan. Duk bayang anak kita ni soleh, semayang berjamaah, duk baca Quran, duk bayang anak jadi soleh dalam kita doa tu. Maka begitulah Allah Ta'ala akan jadikan kita kan. Ni duk bayangkan anak, ya Allah jadikanlah anak aku soleh. Dia duk bayang anak dia naik motor lagi.
hilang itu. Tak apa jadilah gitu kan. Doa tak minta sungguh-sungguh Allah Taala tak bayangkan apa yang kita minta tu. Sebenarnya maka kita pun tak sungguh dengan apa yang kita minta, maka Allah Taala pun tidak memberilah apa yang kita minta tu tadi. Tidak khusyuk dalam doa. Sebab tu doa ni pun satu benda yang penting. Kita tengok imam Masjidil Haram kan, bila dia doa kunut witir tarawih tu kan, dia doa sampai menangis-nangis. Faham, menangis-nangis. Kenapa? Kerana dia faham apa yang dia minta tu. Dia menangis-nangis. Orang kita Melayu menangis juga sebelah. Tapi menangis kerana imam ni dah setengah jam macam doa ni, terlalu lama sangat dia tak faham. Ataupun dia menangis kerana orang sebelah nangis. Orang sebelah nangis dia pun tak tahu, dia pun nangis juga. Tapi sebenarnya dia tak faham. Tapi yang sebaik-baiknya adalah doa yang kita faham. Dan doa yang sebaik-baiknya adalah kalau kita tak faham doa bahasa Arab, kita minta kepada Allah Ta'ala doa dalam bahasa Melayu. Allah Ta'ala memahami apa sahaja yang kita minta dalam bahasa apa sekalipun. Sebab tu saya kalau bawa jemaah umrah ke tawaf tu memang tidak ada satu warid daripada Nabi SAW doa khas tawaf, tidak ada, kecuali daripada rukun Yamani ke Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu memang diajar oleh Nabi SAW. Tapi yang lain tu tidak ada doanya, tidak ada zikir. Saya sebut pada jemaah terpulang nak doa apa, kita lebih tahu doa kita. Jangan ikut doa mutawif. Mutawif ni doa dia punya lah kan. Yang lain belakang ni doa ikut apa yang dia nak. Tawaf tu ini adalah waktu yang betul-betul mustajab tu. Tapi kita duk ikut doa orang lain, duk baca buku. Buku tu sekadar panduan, orang dah tak tahu buat apa, bacalah buku tu. Tapi kalau kita ada doa kita, itulah waktu yang paling mustajab kita doa ketika tawaf tu. Doalah ikut apa yang kita nak. Dan kena tumpukan perhatian, betul-betul kita yakin dan berhajat pada apa yang kita nak tu Allah Ta'ala mustajabkan. Yang ketiga, minta ampun pada Allah Ta'ala. Bila berhadapan dengan Allah Ta'ala ni, mana menumpukan perhatian kepadanya, minta ampun pada Allah Ta'ala pun kena sungguh-sungguh juga. Kerana tidak minta ampun sungguh-sungguh, para ulama sebut istighfar yang tidak bersungguh, dia kena ada istighfar satu lagi untuk minta ampun pada istighfar yang tadi dilalai tu. Kenapa? Kerana istighfar yang pertama tadi dia minta ampun dalam keadaan dia lalai. Dia lalai. Kita bagus dah semayang ni, kita orang Malaysia ni bagus dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi betul ke istighfar tu kita astagfirullahalazim, hati kita betul tak? Ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah aku. Ada tak sebut gitu? Ya Allah, aku minta ampun atas dosa-dosa, Engkau Maha Pengampun, astagfirullah. Ada tak kita sebut hati? Ataupun sekadar sebutan mulut je, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dalam hati kita tak terdetik pun nak minta ampun pada Allah Ta'ala. Selalu jadi gitu kan? Astagfirullah. Oh, siling baru cantik dah, tak ada ni. Astagfirullah. Ataupun paling biasa sekali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Astagfirullah, tapi dia tengok, siapa tadi WhatsApp tadi semayang tadi? Tak bersungguh tuan-tuan, tak bersungguh. Mana kita minta ampun dengan Allah, tapi tak sungguh-sungguh minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ni tidak ada adabnya tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Contoh. Anak kita buat salah. Saya banyak kali bagi perumpamaan ni. Anak kita buat salah. Anak kita buat salah malam tadi. Kemudian pagi dia jumpa kita sarapan. Semalam tu kira cincai kosong-kosong, kira beres, okey semua. Kita rasa macam mana? Rasa macam nak baling penapis air kowe tu atas kepala dia kan. Rasa geram kat dia. Tidak ada adab. Dah lah buat salah. Kemudian minta maaf, kita cincai-cincai gitu kan. Cuba kalau dia minta maaf, ayah, Alung minta maaf lah semalam ni, Alung buat salah tak sengaja kan. Alung janji tak buat lagi dah ni, minta maaf tu lah ni. Kita pun rasa lembut hati nak maafkan dia. Allah Ta'ala Maha Pengampun, memang Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Tapi adab dengan Allah Ta'ala, minta ampun ni kena jaga. Sebab tu ulama kata, orang yang istighfar tadi tak sungguh-sungguh, dia kena ada istighfar lain, minta ampun pada yang tadi kerana dia buat main minta ampun pada Allah Ta'ala tadi. Ni kita kena jaga. Dia beza dengan kes orang yang istighfar minta ampun sungguh-sungguh. Dia tak nak buat dah, tak buat. Kemudian tak lama terbuat lagi. Tu cerita lain. Tu atas kelemahan dia mengawal nafsu dia. Dia taubat dah, tak nak buat benda, tak buat dah. Tiba dengan kawan-kawan dia tiba jadi lagi, buat lagi benda begitu kan. Itu bab lain. Maknanya dia lemah lepas minta ampun, itu tidak ada masalah. Allah Ta'ala tetap akan mengampunkan dosa dia sekalipun. Sekalipun lah hadis sebut, walaupun dia buat satu hari dosa 80 kali, Allah Ta'ala tetap akan ampunkan dosa dia. Tapi dia minta ampun sungguh-sungguh. Yang ni tadi minta ampun tak sungguh. Mana Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Baik. Mendiamkan segala anggota badan. Maknanya bila kita khusyuk ni, tanda kita dengan Allah Ta'ala ni, kita khusyuk ni, satunya adalah fizikal kita diam. Ini satu, maksud yang pertama. Maknanya berdiam segala anggota badan. Fizikal kita ni, bila kita khusyuk, fizikal kita akan diam. Orang yang semayang dengan khusyuk, dengan orang semayang tak khusyuk, daripada fizikal pun dah boleh nampak dah. Kalau ada semayang, kejap garu sini, putus serban pula, putus poket pula, khusyuk tak semayang. Kaki time tu lah gatal, segala kurap nak gatal datang time tu kan.
garu kat sini. Time biasa dia tak gatal, tapi tiba-tiba kaki nak gatal lah time tu, dia buta semua keluar time tu. Sampai tahap ni kaki tu jadi flamingo, you tahu flamingo. Kaki belah tu dia boleh kiki sebelah tu kan. Dari sini nampak dah orang tidak khusyuk dah situ. Tak khusyuk dah itu. Sebab tu kita, guru saya sebut, dia kata antara kita cuba kena latih diri kita adalah cuba kita semayang jaga. Jangan sampai bergerak. Gatal pun tahan. Nak bagi latih supaya boleh khusyuk. Gatal pun tahan. Dia kalau start gatal garu sini, dia melarat je kat sini pula. Dia bersini pula gatal. Betul kat kedua gatal telinga pula belakang. Dia ada je datang tu. Ini memang benda biasa. Dia kalau fizikal pun tak khusyuk, dah payah lah kita nak khusyuk kan. Bayar semayang goyang-goyang ini. Macam-macam gaya semayang ni kan. Dan macam pokok kena tebang pun ada. Ini maksud dari sudut apa nama? Menjaga, mendiamkan segala anggota badan. Sebab tu kita tengok para sahabat. Kita baca kisah para sahabat yang sembahyang di kebun dia, hingga burung boleh hinggap atas badan dia. Kerana burung hinggap dia pokok. Sembahyang tak bergerak. Tak bergerak. Kita sembahyang lipas pun lari kerana bergerak goyang macam-macam kan. Tak kena. Situ maksud pertama, mendiamkan segala anggota badan. Keduanya, mendiamkan segala anggota badan ni adalah menjaga segala anggota badan daripada melakukan kemungkaran pada Allah Ta'ala. Ini maksud juga. Dekat anggota badan ni kalau Allah Ta'ala beri pada kita, maka kita kena pelihara. Ni translation ni lama. Translation dia maksud sebenar dia, kalau kita baca kitab dalam bahasa Arab adalah memelihara anggota badan kita ni daripada melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Taala, kerana semua anggota badan ni akan ditanya oleh Allah Taala. Kan kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu nanti dekat pada mahsyar, nakhtimu ala afwahihim, Allah Taala akan tutup mulut ni. Kenapa? Kerana mulut ni selalu menipu. Mulut ni suka menipu, suka menyalahkan orang, ada je nak pusing kat mana. Wa tukallimuna aydihim, tangan ni akan bercakap, wa tashhadu arjuluhum, atas apa? Atas dosa-dosa yang dia pernah buat. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Maka anggota badan, adab kita dengan Allah Ta'ala adalah dengan menjaga anggota badan kita supaya tidak digunakan untuk jalan yang salah. Ini tidak digunakan dengan jalan yang salah. Saya nak tutup satu bab ni dengan satu kisah, iaitu kisah Urwah bin Zubair. Allah tak buat pen. Kisah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni panjanglah cerita dia, saya ringkaskan cerita Urwah ni. Punya hebat dia ni, panas satu ketika dia melawat khalifah dengan anak dia di Dimashq. Dia berjaya dari Madinah, dia pergi ke Dimashq melawat istana khalifah. Sama ada pada ketika itu, kalau tak silap saya, Hisham bin Malik nama khalifah pada ketika itu. Dan pada dah sampai istana, anak dia kata, ayah nak pergi tengok kuda-kuda khalifah boleh tak? Kuda-kuda istana ni dia cantik sikit, dia kuda-kuda yang mahal. Macam kita lah, di Putrajaya dia pakai kereta-kereta yang mahal, kereta-kereta kerajaan kan, beza cantik. Maka Urwah kata pergilah tengok. Maka anak dia pergi ke kandang-kandang kuda khalifah, dia pun pergi berbual dengan khalifah pada ketika itu, Hisham bin Malik, anak kepada Malik bin Marwan ni. Maka pada ketika itu, tengah-tengah dia berbincang dengan khalifah, tiba-tiba guard istana tu datang dengan keadaan muka pucat terkejut. Dia kata, tuan boleh saya minta maaf, terpaksa hentikan perbualan ni kerana ada benda penting. Khalifah marah, dia kata kenapa berhentikan? Penting sangat ke? Ada musuh nak serang ke? Dia kata tak ada musuh nak serang. Cumanya anak kepada tuan Urwah kita ni meninggal tadi. Dia tengok kuda tu tendang dia, duduk rapat dengan kuda tu tendang dia, menyebabkan dia mati. Kerana tendangan kuda ni pun boleh menyebabkan mati juga. Akhir mati. Urwah dia tenang. Saya ringkaskan cerita, akhirnya dia uruskan jenazah anak dia dan dia tanam anak dia. Dia kebumikan dan dia turun dalam lilahat. Dan pada ketika itu ada penyakit jangkitan daripada tanah. Penyakit jangkitan ni kalau dia pijak tanah, kalau salah kena tempat, kena kaki jadi buruk. Sampai tahap begitu, kaki jadi buruk. Jadi sebabkan dia turunkan anak dia, saya tak lama lepas tu kaki dia mula bengkak, mula sakit. Orang kata, Amirul, dia kata, ya Syekh, dia kata, kerana Urwah bin Zubair adalah ulama besar Madinah pada ketika itu. Cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Urwah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kahwin kepada Asma binti Abu Bakar. Maka dia cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, wahai tuan Urwah, dia kata, kami tak ada cara lain melainkan kena potong kaki kau ni. Kalau tak potong, akan menyebabkan kena jangkitan. Dia akan melarat dan akan menyebabkan mati. Maka dia kata, kalau begitu, dia kata, potonglah. Kemudian pada waktu itu tabib pada ketika itu, ialah zaman tu tidak ada bius.
dia membawa khamar, arak untuk minum supaya mabuk, supaya tak sedar diri dan boleh potong kaki. Urwah kata, aku ketika aku sihat pun aku tak pernah sentuh benda haram ni, apatah lagi benda bila aku sakit, aku tak nak minum. Dia kata, kalau tak minum sakit nanti, nak potong kaki ni bukan potong kuku, potong kaki ni. Kata, tak boleh, dia tak nak minum. Jadi baiknya, jadi tabib pada ketika tu bawa 10 orang yang badan besar-besar, sador-sador semua, badan besar, untuk pegang. Yelah, kalau takut meronta-ronta, dia tak boleh nak potong lagi. Urwah kata, tak payah orang ramai-ramai, tak payah. Semua keluar, bagi aku zikir sampai aku ni, orang boleh khusyuk ni tuan. Zikir sampai muka aku jadi merah, maka pada waktu tu potong kaki aku akan jadi okey pada ketika tu. Maka semua orang keluar, tinggal tabib pada ketika tu bagi Urwah masa untuk dizikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, zikir sampai muka dia jadi merah. Kerana orang Arab muka dia putih, jadi bila merah tu nampak muka jadi merah. Maknanya dia dah hilang dalam dunia, dalam zikir dia. Maka pada ketika itu tabib mula potong kaki dia. Lepas potong kaki dia, selesai, kena kejut dia. Wahai Tuan Urwah, kaki dah potong. Maka dia potong. Bila potong, dah potong selesai, dia kata tapi darah masih keluar banyak ni. Kalau dibiarkan ni berbahaya, akan menyebabkan hilang darah dan akan menyebabkan mati. Dia kata kena celup dalam minyak yang panas. Memang pada waktu tu tidak ada cara lain, tak ada balut-balut, memang celup dalam minyak panas untuk matikan urat-urat ni tadi supaya tidak keluar darah lagi. Maka dia kata bagi peluang aku zikir sekali lagi, dan bila dia zikir sekali lagi, akhir dia celup. Dan celupan kali ni memang menyebabkan dia sakit betul, kerana ialah kaki yang tengah fresh berdarah ni celup dalam minyak yang panas, menyebabkan dia sakit dan dia pengsan. Bila dia pengsan, dia bangun, dia sedar, dia okey. Dia kata, mana kaki aku yang dah potong tadi? Maka orang bawakan dia kaki dia yang dah potong tadi. Disebut pada ketika itu, dia kata, ya Allah, selama aku hidup, kau bagi kaki aku dipinjam, aku tak pernah guna untuk tujuan maksiat kepadamu. Hari ini aku pulangkan semula kepadamu, ya Allah, dalam keadaan bersih. Allahu Akbar. Dia boleh sebut gitu. Maksudnya sepanjang hidup dia jaga diri dia, daripada dia kecil sampai dia besar, tak pernah guna kaki dia ni, ya Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia untuk tujuan maksiat pada Allah Ta'ala. Dan dia kata, aku boleh pulangkan kepada engkau, ya Allah, dalam keadaan bersih seperti mana engkau beri. Aku tidak pernah buat maksiat pada engkau. Kan tubuh badan kita ni antara yang ditanya oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, tidak bergerak kaki anak Adam hingga ditanya tentang 3 perkara. Salah satunya tubuh badan yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, untuk apa kita gunakan. Dia boleh kata bahawa ini adalah aku guna untuk tujuan yang baik dan aku pulang dalam keadaan yang baik. Maksudnya anggota badan dia ni dijaga sampai dia boleh cakap begitu. Kita tak mampu nak cakap begitu kan. Tak mampu. Kenapa? Kerana kita yang tidak berapa takwa ni, tidak berapa menjaga diri kita ni, adanya dosa yang kita buat dengan anggota-anggota badan kita yang kita pernah buat waktu kita muda, waktu kita nakal dulu dan sebagainya, menyebabkan kita tak boleh nak sebut benda ni di depan Allah Ta'ala. Ni salah satu benda yang kita bincangkan, iaitu mendamaikan segala anggota badan. Maknanya kita jaga anggota badan kita, jangan sampai kita gunakan untuk tujuan maksiat. Kenapa disebut mendamaikan? Kerana bila orang tu buat dosa, dia tidak akan damai. Bila sesuatu digunakan tu buat dosa, dia tidak akan damai. Mana ada orang perompak yang merompak dalam keadaan tenang sekali masuk rumah orang. Tenang, buat dengan tenang, macam tak ada apa berlaku. Tidak, tak pernah nampak. Perompak mesti dia akan tengok kiri kanan, takut dan sebagainya. Dan orang bila buat benda salah, dia pasti akan berkocak dada dia. Kenapa? Kerana bila buat satu benda yang salah, buat dosa, dia akan berkocak. Sebab tu adanya, kan polis dia ada satu test tu kan, kita tengok memang ada test yang dia boleh test orang tu dia betul ataupun tidak bohong kan. Bila tu dia tahu orang yang hebat macam mana sekalipun, dia boleh cover tenang dia, tapi dari denyutan jantung dia boleh tahu orang ni tak betul, apa yang dia cakap tu bersalahan dengan apa yang dia buat. Maka dari dia tu maksud dia tidak tenang. Bila orang buat salah, dia tidak tenang. Sebab tu dalam kitab disebut mendamaikan segala anggota badan, maknanya menenangkan segala anggota badan daripada buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu alam, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat menambahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita ini hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.